السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى أسماؤه وتمت كلماته صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين وعلى أصحابه الطيبين وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, karena tidak ada jalan yang menyelamatkan kita, tidak ada lorong yang boleh menyampaikan kita kepada keredaan Allah, yang boleh menyampaikan kita kepada syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali dengan lorong yang bertakwa. Karena itulah para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala janji kepada hamba-hambanya yang beriman, jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Syurga dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Sebesar mana surga ini? Arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Ulama mengatakan surga seluas langit dengan bumi. Kalau kamu tidak ada tempat dalam surga, bermakna kamulah manusia yang celaka, yang paling rugi. Karena itulah para jemaah, berusahalah kita mendidik jiwa kita, berusahalah kita membuka minda kita, berusahalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kita mendapat geran rumah kita, tempat kembali kita di dalam surga yang begitu luas yang disediakan oleh Allah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Satu kemalangan yang besar, suatu kepincangan yang cukup berat, kecelakaan dan kemalangan yang cukup dahsyat kalau kita tidak ada tempat dalam surga yang sebegitu luas. Para jemaah, kita berfikir sentiasa, tilik sentiasa kepada diri kita, aku nak letak aku ni di dalam kategori mana? Kita nak duduk dengan siapa? Dalam kumpulan mana yang kita nak masuk? Kumpulan orang yang bertakwa, dijanjikan syurga, ataupun wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, malaikat akan halau orang-orang yang jahat kepada jahannam, wal iyazubillah. Pilihan di tangan kita. Ikhwatul iman, para jemaah sekalian, kita hari ini berada lagi di ambang menyambut kemerdekaan pada tahun ini. Daripada 31 Ogos 57 sampai kepada hari ini sudah 31 Ogos 2013, bermakna sudah hampir 60 tahun, 50 tahun lebih merdeka. Apakah kemerdekaan yang sebenar, yang hakiki, yang sepatutnya kita isi kemerdekaan setelah mereka pergi? Ini tajuk perbincangan kita yang akan kita ulas secara ringkasnya dalam khutbah ini. Kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman, semua benda yang terjadi atas dunia ini adalah merupakan takdir, ketetapan daripada Allah Azza wa Jalla.
Manusia yang melakukannya tidak boleh lari daripada takdir Allah Azza wa Jalla. Tetapi takdir itu adalah merupakan amal manusia. Manusia yang melakukannya, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran yang banyak yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla, supaya kita beringat, supaya kita berhati-hati, kita tidak bercakap sembarangan tanpa berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama sekali kemerdekaan yang kita nak sambut ini, di saat berlakunya gelombang kecelaruan sebagaimana telah saya sebut dalam siri yang lepas, iaitulah kita nak duduk di mana sebenarnya dalam negara ini dan juga dalam negara-negara atas dunia ini. Setelah kita semua berittifaq, bersetuju mengatakan kita duduk di bawah langit Allah, duduk di atas muka bumi Allah, tetapi kita berikhtilaf, tidak bersetuju apabila kita mengajak wa iza du'u ila Allahi wa rasulih, apabila mereka diajak supaya kembali kepada ajaran Allah, ketika itu kita tidak bersetuju. Kita akan menjadi orang yang berikhtilaf, nak sokong ke tak sokong, nak setuju ke tak setuju. Sehingga bila teliti kepada isu ini, saya mengeluarkan satu gurauan ataupun kenyataan bahawa di antara perkara ajaib dalam dunia yang disebut 7 perkara, maka saya tambah yang ke-8-nya, iaitulah apabila orang Islam menolak pelaksanaan undang-undang Islam, maka ini ajaib dunia yang ke-8. Kalau orang lain, orang bukan Islam tolak, biasa. Orang-orang yang menentang undang-undang Islam dari kalangan bukan Islam, itu kita tak pelik, tidak heran. Tapi kalau yang menentangnya orang Islam sendiri, ini ajaib. Maka karena itulah kita kena lihat kemerdekaan yang sudah 50 tahun lebih ini, apa benda yang patut dilakukan kepada negara ini. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita umat-umat yang terdahulu, istikbaran fil ard wa makras sayyi wa la yahiqul makrus sayyi illa bi ahlihi. Orang-orang dulu, pemimpin-pemimpin zaman dulu, zaman para anbiya alaihi wassalatu wassalam, kalau kita nak namakan mereka, kita namakan Fir'aun. Contoh yang paling dekat, Fir'aun Mesir, di mana Fir'aun ini masih lagi wujud. Zaman Fir'aun, zaman Musa pun ada, zaman kita sekarang ini pun masih wujud. Bila diajak supaya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, istikbaran fil ard, mereka sombong, tak mau patuh, tak mau tunduk. Maka pada ketika itu, fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin, wahai pemimpin-pemimpin yang sombong, yang angkuh, yang takbur, yang tak mau tunduk pada perintah Allah, apakah mereka menunggu kehancuran sebagaimana hancurnya umat-umat yang terdahulu? Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ini peraturan Allah buat. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim kepada kita supaya kita beringat-ingat, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, apabila kita nak binasakan satu-satu negeri, amarna mutrafiha, kita biarkan pemimpin-pemimpin yang sombong, yang angkuh, yang tak mau pada perintah Allah ini berleluasa atas muka dunia. Fafasaqu fiha, mereka buat kejahatan atas muka dunia. Apa jadi? Fahaqqa 'alaihal qaul, ketika itu datang perintah Allah, fadammarnaha tadmira, kita akan hancurkan sehancurnya.
surah Al-Isra ayat 16. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala beri peringatan, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak ubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Ayat ini suratul Ra'd di ayat 11, para jemaah boleh tanda. Jangan ada penceramah-penceramah masuk kampung, kelentong orang kampung bawa ayat Quran ini. Kalau nak projek pembangunan, ubah. Ataupun budak-budak sekarang ni tulis tukar. Nak tukar tu tukar kepada apa? Daripada kebaikan pada maksiat? Abadan, sama sekali tidak. Nak tukar daripada maksiat kepada kebaikan? Naam, kita kata betul. Ini yang tepat. Sebab dalam ayat ini suratul Ra'di, Allah beri peringatan kepada umat, wahai hamba-hambaku, kamu sekarang duduk dalam nikmat yang baik, dengan keamanan, boleh beribadat kepada Allah, ekonomi yang baik, makan minumnya cukup, pakaian pun lengkap. Nikmat yang kamu ada ini, kebaikan yang kamu ada ini, jaga. Jaga dengan apa? Dengan beriman kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Sebab kalau mereka ubah daripada mengabdikan diri kepada Allah kepada mengabdikan diri kepada manusia, kepada hawa nafsu, kepada kepincangan, innallaha la yughayyir, Allah Ta'ala tidak ubah kebaikan ini kecuali kalau kamu mengubahnya daripada patuh kepada Allah kepada menentang syariat Allah, maka ketika itu berlakulah perubahan. Apa perubahannya? Wa idza aradallahu biqaumin su' fala maraddalah. Ini ayat ini perlu dibaca habis. Kepada penceramah-penceramah, jangan bawa masuk kampung baca sekerat ayat, la. Teruskan ayat, wa idza aradallahu biqaumin su' fala maraddalah. Apabila Allah Taala nak jatuhkan ke atas kamu hukuman, maka tidak ada siapa yang boleh menolaknya. Ini ayat yang beri peringatan kepada kita yang begitu besar, memberi amaran yang begitu dahsyat kepada kita. Maka hari ini kita menyambut lagi kemerdekaan. Dengan cara apa kita sambut merdeka? Dengan cara orang tua, orang muda berkumpul di dataran melakukan maksiat, maka tunggulah kehancuran yang Allah sebut dalam suratul Ra'd tadi. Sepatutnya malam ini penuh masjid-masjid, penuh surau-surau, penuh stadium-stadium, kita berbincang, memberi peringatan kepada masyarakat, nikmatul amni, nikmat keamanan ini Allah beri setelah kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau nikmat ini disambut dengan lompat-lompat, disambut dengan pergaulan bebas, disambut dengan botol-botol arak, wal'iyazubillah, maka apa yang kita tunggu lagi selain daripada kehancuran yang telah diberi amaran oleh Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, 50 tahun, umur 50-an ini bagi seorang manusia ialah usia matang menuju kepada warga emas, kata orang, kerana warga emas itu mari 60 tahun. Pengalaman yang banyak dalam hidup ini menjadikan dia lebih matang dan sentiasa mencari peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan mencari peluang untuk menipu orang, untuk menjatuhkan orang dan sebagainya. Maka ramai orang timbulkan persoalan, merdeka itu makna bebas. Kita syukur Allah SWT beri peluang kepada pimpinan negara pada waktu itu dapat berunding dengan orang British supaya mereka balik tinggal kepada kita. Saya tak nak ulang lagi sajak ataupun syair yang telah kita baca pada tahun lepas. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman. Merdeka bermakna bebas dari penjajah dan penjajahan. Ini satu definisi. Tetapi penjajah tidak mudah menyerahkan negara yang sudah ditaklukinya dengan susah payah kepada penduduk asal negara tersebut, melainkan setelah mereka menyediakan tapak yang begitu baik. Di antara tapaknya, mereka memilih pemimpin-pemimpin yang boleh meneruskan agenda yang telah digariskan.
Di antara agenda yang digariskan kepada kita, iaitulah sebagaimana yang telah ditulis oleh Suruhanjaya Red di dalam perlembagaan negara. Maka didokongilah perlembagaan tersebut, yang sepatutnya bila kita terima, berlakulah perubahan ke arah yang lebih baik. Ke arah yang lebih baik, undang-undang Islam didaulatkan sedikit demi sedikit. Sepatutnya Islam itu syamil wa kamil, sudah lengkap. Bila kita mengatakan kita orang Islam, kita boleh terus ambil perlembagaan Islam bawa ke situ, tapi di atas dasar tadarruj. Karena kita masih lagi baru perubahan yang begitu baru, sepatutnya diubah. Tetapi malangnya perubahan itu tidak berlaku. Terlalu bati, kata orang Arab, terlalu lambat. Terlalu tidak ada cakna, kecuali setelah ada tekanan-tekanan daripada sebahagian para pendakwah dan umat Islam menekan bahawa kita nakkan kepada perubahan pada Islam. Barulah mata dibuka, telinga didengari bahawa kita nak laksanakan peraturan Islam di dalam beberapa aspek. Kita bersyukur kepada Allah SWT dalam aspek yang tersebut. Tapi saya nak cerita, kita belajar satu sejarah. Dalam siri yang dulu kita telah cerita seorang tokoh yang telah menghancurkan Islam ini dari dalam, namanya tokoh Ibnul Alqami, seorang Syiah yang telah menjatuhkan kerajaan Islam di Baghdad. Hari ini kita kembali kepada seorang tokoh yang lain yang hebat. Tuan-tuan kena ambil, kalau boleh anak seorang sehari dua ni sempena kemerdekaan ni, jangan tulis nama Muhammad Merdeka, tak ada hijau. Kita tulis nama seperti seorang sahabat yang telah mendapat didikan yang begitu hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah seorang sahabat yang bernama Rabi'i bin Amir. Tuan-tuan boleh tulis nama dia, Rabi'i bin Amir radhiyallahu anhu wa ardah. Rabi'i bin Amir seorang panglima Islam, iaitulah di bawah pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 14 Hijrah. Sayyidina Umar hantar panglima besar dia panggil Amirul Jaish, dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, menuju ke satu tempat namanya Al-Qadisiyah. Di dalam peperangan Al-Qadisiyah ini, salah seorang panglimanya Rabi'i bin Amir berdepan dengan tentera Farsi, ataupun bahasa Arab panggil Faris, tentera Faris ataupun Parsi, bahasa Melayu kata Parsi. Peristiwa ini tuan-tuan kena dengar. Tanda di situ iaitulah pada bulan Muharram tahun 14 Hijrah berlakunya peperangan Al-Qadisiyah. Apabila tentera Islam ini sampai, bila dia sampai, Sa'ad bin Abi Waqqas telah menghantar Rabi'i bin Amir untuk bertemu dengan seorang panglima namanya Rastum, tentera Parsi di bawah pemimpin namanya Rastum ataupun Rostum. Dia masuk. Rabi'i bin Amir, pakaian biasalah orang Islam ni, dia tak lebih sangat pakaian nak pakai kuk kuat, tak ada kuk apa, dengan bajunya lusuh, naik pula seekor kenderaan yang kecil saja, kuda dia nya kecil, halus ya kuda, bawa tombak pun tak ada lah, salut emas apa, mana senjata yang cukup simple. Bila Rabi'i sampai kepada tempat nak bertemu dengan Rastum, yang sedang duduk di atas kursi emas, kursi singgasana emas, dia punya kapet tebal, cukup dengan perhiasan-perhiasan yang begitu baik. Bila sampai di sini, Rabi'i dengan kenderaan dia yang kecil, sampai-sampai pengawal-pengawal kata, awak berhenti di sini, tinggal barang-barang masuk. Dia kata, tak, saya datang dijemput oleh ketua kamu untuk bertemu saya.
Sama ada benar aku masuk dalam keadaan ini dengan kuda aku ni, dengan tombak aku ni, ataupun aku balik. Ini tokoh yang begitu hebat. Dia masuk, berjalan dengan kuda dia, pijak atas kapek punya Rostom. Tombak dia pula berjalan, tombak dia macam ni, duk tikam atas apa ni, kapek, sehingga sampai dekat. Dia kata berhenti sini, turun, berjalan masuk Rostom. Kata tak, saya tak nak turun, saya nak berjalan terus, sama ada saya jumpa dia atau saya balik, kerana dia panggil, bukan aku nak mari. Maka bila Rostom dengar macam ni, dia kata benarkan dia masuk, dan dia terus pergi. Bila sampai kepada Rostom, dia tak nak duduk atas singgasana emas, dia duduk atas lantai. Rabi' bin Amir duduk atas lantai. Dia kata duduk sini, dia kata aku tak duduk di atas singgasana yang kemegahan macam ni, kerana aku mari ni mengabdikan diri kepada Allah. Duduk bawah. Maka berlakulah perundingan. Yang saya nak sebut kepada para jemaah ini, perundingan itu yang hebat. Apa Rabi'i kata apa? Dia kata, kenapa kamu datang ke sini, ke Qadisiyah ini? Ini di kawasan kami, memari buat apa? Ini jawapan yang cukup mantap. Dia kata, Allahu bta'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad. Wahai Rostom, saya datang gini adalah arahan daripada Allah yang mengutuskan kami untuk memerdekakan manusia daripada menyembah manusia kepada menyembah Tuhan segala manusia. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiha, daripada kesempitan dunia ini kepada keluasan akhirat. Arduhas samawati wal ard, yang Allah sediakan syurga yang begitu hebat. Wa min jawril adyan ila adil Islam, daripada agama yang kezaliman, daripada segala pemimpin pemerintahan yang zalim kepada keadilan Islam. Kami telah diutuskan untuk membebaskan manusia daripada perhambaan pada manusia, mengajak manusia kepada menyembah Allah dan berakhlak dengan Islam. Maka kalau kamu terima, alhamdulillah, kita berkawan. Kalau kamu tak terima, kita lawan. Pikir, ambil. Kata Rostom, nantilah, aku sudah dengar kamu punya tawaran, tapi aku kena minta dengan kuasa besar Rom, Paris dulu, macam mana nak selesaikan isu ni. Bila? Tunggu jawapan. Kata Rabi'i, tidak, Nabi kami SAW telah mengajar kami hanya 3 hari saja boleh berfikir. Lepas pada 3 hari, kita bertemu di mana tempat kamu nak bertemu. Aku tak akan serang kamu kecuali kita bertemu dan kita mulakan peperangan. Ini cara Islam masuk. Alhamdulillah. Maka bila selesai perundingan, jawab di penasihat-penasihat Rostom, dia kata, apa kau bincang dengan pakcik ni? Mari pakai baju selekeh, kenderaan pun kecil, duduk bersipu atas lantai, tak ada kemegahan langsung. Kata di Rostom kepada penasihat, dia kata, wailakum, apa bodoh kamu, mu jangan duduk tengok ke baju dia, mu tengok pada cakapan dia. Seorang dia, tapi dia berani gertak, berani mengkeluarkan kenyataan, sama ada kamu terima Islam atau kita lawan. Bukan duduk sengih-sengih situ. Kita hari ni kalau masuk tak kena tempat, duduk sengih. Apa orang kata boleh belaka? Yes, belaka. Mesti ada sikap, mesti ada tahap. Maka ini Rabi'i telah mengajar kepada kita bahawa makna kemerdekaan yang sebenar iaitulah memerdekakan manusia daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan Allah Azza wa Jalla, agak membebaskan manusia daripada agama ciptaan manusia kepada abdikan diri kepada Allah, membebaskan manusia daripada belenggu keduniaan yang sempit kepada keluasan akhirat, supaya semua gerak kerja yang kita nak buat ini iaitulah duduk di bawah keizinan Allah, di bawah syariat Allah, barulah namanya merdeka. Sejarah yang saya sebut, apakah tidak berulang? Jawabnya pasti berulang. Karena itulah kita lihat hari ini sahabat-sahabat kita, pejuang-pejuang kemerdekaan hakiki, sama ada di tanah air kita ini, sama ada sekarang ini di bumi Mesir,
di bumi Palestin, di bumi Syam, dan lain-lain di bumi atas dunia ini, semua mereka tidak mengajak untuk merosakkan negara. Semua mereka tidak mengajak untuk menghancurkan masyarakat. Yang mereka tuntut iaitulah supaya kembali melaksanakan syariat Allah. Dengan dosa inilah kita lihat kawan-kawan kita dibunuh. Dengan dosa inilah mereka dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang begitu dahsyat. Karena dosa yang dianggap dosa bagi mereka ini iaitulah menuntut melaksanakan syariat, maka kita lihat berbagai-bagai isu yang ditimbulkan. Para jemaah jangan keliru. Sebarang statement, sebarang kenyataan yang menuduh orang-orang Islam yang nak kembali kepada ajaran Islam ini sebagai penjahat, pengganas, itu semua tuduhan-tuduhan lapuk yang telah dibuat oleh Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuat oleh Inggris zaman kita hari ini, dibuat oleh Amerika dan sekutu-sekutunya yang ini kepada orang Islam. Jangan kita ambil peduli. Yang kita nak hari ini, para jemaah, tanamkan dalam jiwa kita bahawa kita akan bersama dengan Islam hidup sampai ke mati. Kalau tidak ada guna kita. Tidak ada makna kita mendakwa menerima kemerdekaan. Tetapi nak ubah perlembagaan. Saya 2-3 tahun ke belakang ini, alhamdulillah, banyak persidangan-persidangan yang saya hadir, mendengar ucapan-ucapan daripada ahli undang-undang negara ini yang mengatakan bahawa kita sudah ada ruang untuk melaksanakan syariat Islam dalam negara. Ahli undang-undang bercakap. Tapi bila sampai kepada ahli-ahli penggubah dasar yang disebut nama ahli-ahli politik, berbeza pandangan. Maka kita sebagai rakyat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya kemerdekaan hakiki terlaksana dalam negara kita ini dengan terlaksananya syariat Allah Azza wa Jalla. Tetapi jangan tunggu, aku ni nak belaman Islam dah, tapi tunggu dulu nanti undang-undang hudud dilaksanakan. Al-Quran sudah ada di tangan kita, Al-Quran sudah ada di rumah kita, Al-Quran sudah dalam hati kita. Semua yang Quran kata, yang mampu kita buat, mesti buat. Semua yang Quran suruh tinggal, yang mampu kita tinggalkan terus. Pengharaman riba dalam Quran sudah wadah, sudah jelas. Kenapa tak tinggal lagi riba? Nak tunggu gubah undang-undang? Tak perlu. Tidak ada polis yang menangkap kita. Tidak ada undang-undang yang boleh memenjarakan kita kalau kita tidak mau kepada sistem riba yang ada. Perbankan Islam ada, yang riba ada. Kenapa pilih yang riba? Nak keluar daripada rumah. Tidak ada undang-undang setakat ini yang melarang anak-anak perempuan kita, isteri kita tutup aurat. Kenapa tak tutup? Undang-undang yang menjajah kita, undang-undang penjajah, hanya melarang anak-anak perempuan tutup aurat di beberapa tempat, di atas kapal terbang, beberapa pejabat-pejabat, itu saja. Yang bebas ini, yang tak ada terlibat dengan ini, kenapa tak tutup aurat? Tidak ada polis dan undang-undang yang menyekat kita untuk salat berjamaah di masjid. Kenapa tak pergi? Jangan mencari alasan. Al-Quran sudah ada. Dan bukan semua undang-undang yang tak boleh buat disekat oleh perlembagaan. Itu undang-undang hudud yang terlibat dengan jenayah-jenayah saja yang tak boleh. Yang lain-lain itu semua boleh. Jadi kita merdekakan diri kita daripada belenggu penjajahan dalam jiwa. Merdekalah kita di hadapan Allah daripada api neraka, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, para jemaah sekalian, kemerdekaan hakiki berada dalam jiwa kita. Kemerdekaan hakiki duduk bersama dengan iman kita. Alasan-alasan yang dibuat itu semua permainan syaitan untuk kita tidak beramal dengan undang-undang Islam. Pada hari Jumaat dan mana-mana hari, banyakkan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.